Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم الحكمة علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada skuad pengurusan jenazah Malaysia yang memberi peluang kepada saya untuk membuat siaran langsung di Facebook mereka. Mudah-mudahan insya-Allah kita berada di malam terakhir di penghujung tahun 2020. Mudah-mudahan insya-Allah kita melangkah kepada tahun yang baru, tahun 2021 dengan langkahan, dengan azam yang lebih baik insya-Allah. Jadi tazkirah daripada saya iaitulah sentuhan rasa di hujung usia. Sidang penonton yang dihormati Allah sekalian. Sesungguhnya kehidupan manusia ini dia tidak akan terhenti dan hanya semata-mata di dunia semata-mata. Akan tetapi kehidupan dunia ada penghujungnya. Dan begitulah tahap umur yang dilalui oleh manusia. Sekiranya mereka itu diberikan peluang panjang umur, maka pastinya mereka akan dapat merasai suasana dan keadaan di hari tua-tua mereka. Maka dalam Islam, umur ini ataupun usia ini merupakan adalah modal. Kita kena ingat bahawasanya hidup kita ini hanya sekali sahaja, tidak ada dua kalinya. Oleh kerana itu, hendaklah kita mengambil manfaat, mengambil peluang
ya, nikmat hidup yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya, supaya kita tidak akan menyesal besok di hari akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dalam Sunan Ibnu Majah, ya, di mana Abu Hurairah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Ya, umur umat aku ini iaitulah antara 60 ke 70. Ini dipanggil umur ghalib. Ya, mana umur kebiasaan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah antara 60 ke 70. Dan wa aqalluhum, dan sedikit kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka yang umurnya melampaui ataupun melebihi 70 tahun. Jadi kepada sidang penuntut terutama mereka-mereka yang sudah pun menjangkau umurnya kepada 60 tahun terutamanya, ataupun sekurang-kurangnya umur 40 tahun. Ya, dalam Islam, tua ni bila bermula tua? Ya, dari segi bahasa, orang tua kalau dia bahasa Arab dipanggil syekh. Ya, syekhun mana orang yang umurnya sudah masuk 40 dan ke atas. Ya, man balagha arba'ina sanatan. Mereka yang dah berumur 40 tahun ke atas, maka kita boleh panggil dia sebagai syekh. Itu makna syekh dari segi bahasa. Kalau begitu, ramailah rupanya ya di kalangan kita ni kita panggil syekh. Kalau kita umpamanya kalau orang tu namanya Ali, umur dah 45 contohnya, kita boleh panggil dia Syekh Ali. Ya, kerana syekh itu merujuk kepada orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, umur itu merupakan modal. Ya, kerana kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ad-dunya yaumul amal. Ya, dunia ini adalah tempat kita beramal. Lal hisab walal jaza. Bukannya di dunia ini tempat penghisapan. Ya, belum lagi pengiraan yang sebenar-benar itu belum berlaku lagi. Walal jaza, dan belum lagi pembalasan yang sebenar-benarnya. Maka dunia ini tempat kita beramal ibadah. Ya, sedangkan wal akhirah, sedangkan akhirat itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah ialah yaumul hisab wal jaza. Ya. Sedangkan akhirat ialah hari perkiraan, hari penghisapan. Ya, daripada seluruh amal yang kita buat, ya, semuanya akan dihisap, dan di situ juga akan adanya pembalasan walal amal. Maka di hari akhirat sudah tidak ada lagi amal ibadat. Jadi oleh kerana itu, ya, boleh jadi kita pada tahun ini dan hari ini pun kita rasa agak sedikit sedih, ya, kerana kita mengakhiri tahun 2020 ini dengan catatan kes harian yang tertinggi lah, ya, sejak daripada 18 Mac yang lalu bermulanya PKP sehinggalah kepada hari ini 31 Disember tahun 2020. Ya, rupanya ya, tahun ini bagi sebahagian kebanyakan kita semua, ya, boleh jadi tahun 2020 ini, ya, boleh kita katakan tahun yang agak duka cita, tahun yang agak, ya, agak memeritkan sebahagian besar, ya, orang ramai, sebahagian besar orang, ya, kerana kehidupan yang kita tidak menjangka-jangka, kita tidak duga sama sekali. Ya. Tak pernah kita terfikir bahawa kita mengerjakan solat tarawih, ya, sembahyang di rumah. Mungkin kita tak pernah terfikir selama ini untuk kita nak, ya, mengadakan khutbah untuk mengerjakan sembahyang hari raya Idul Fitri yang sememangnya sangat meriah kalau di tempat kita di Malaysia ini. Siapa dia sangka, ya, kita terpaksa mengerjakan sembahyang Idul Fitri di rumah bersama keluarga. Ya, suatu pengalaman yang barangkali kalau orang yang umurnya dah 50 atau 60 sebagainya, mungkin dalam sepanjang hidup tak pernah pun berhadapan dengan suasana ini. Subhanallah. Ya, tahun 2020 ini sangat-sangat menguji kehidupan kita sebagai insan manusia. Masya Allah. Ya, maka oleh kerana itulah, ya,
perlu sangat kepada kita ini sebagai orang yang beriman, ya, supaya kita kembali, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita, ya, jadikan, ya, agama ini sebagai panduan kita supaya kita sentiasa boleh istiqamah, supaya kita boleh sentiasa terus dalam keadaan yang baik walaupun kita diuji dengan keadaan-keadaan yang, ya, kadang-kadang boleh menyebabkan kita agak rasa tertekan. Ya, maklumlah dengan masalah, ya, ekonomi, dengan masalah, ya, pekerjaan dan sebagainya, ya, dengan masalah anak-anak yang tidak boleh mereka itu, ya, bersekolah sebagai pada normal sebagainya. Semuanya itu menuntut kepada kita kesabaran yang sangat tinggi, ya, supaya kita dapat menghadapi kehidupan ini kita dengan lebih tenang. Jadi berbalik kepada masalah umur, tentang usia ini. Kenapa saya suka sentuh tentang, ya, sentuhan rasa di hujung usia? Kerana saya mendapati, ini pengalaman saya lah, ya, mengajar di masjid-masjid, di surau-surau. Ya, rata-rata kalau kita pergi di mana-mana tempat pun, di surau masjid, ya, boleh saya berani kata 85%, 90%, ya, yang hadir ke masjid surau itu ialah di kalangan orang yang sudah berusia. Ya. Tapi persoalannya, adakah dengan keadaan usia mereka yang sudah lanjut itu, ya, dengan usaha mereka yang seadanya itu, ya, dengan sedikit kegigihan mereka hadir ke rumah Allah, ke masjid surau untuk menuntut ilmu, untuk belajar, tetapi adakah dengan kehadiran mereka ke majlis-majlis ilmu tersebut telah membuatkan mereka benar-benar, ya, membuat satu perubahan yang besar dalam diri mereka atau bagaimana? Kita takut perubahan itu hanya dari sudut fizikal sahaja. Kalau dulu dia mungkin jarang datang ke masjid, tapi sekarang dia sudah mulai rajin, ya, mulai rajin datang ke masjid dan sebagainya. Kalau dulu dia mungkin, ya, jarang nampak berkopiah di kepalanya, tapi sekarang dia sudah mula pandai memakai kopiah. Kadang-kadang ada yang bersebat, Masya Allah, Tabarakallah. Itu mungkin kita lihat perubahan dari sudut fizikal, luaran. Tapi bagaimana perubahan dalam bentuk spiritualnya, perubahan dari sudut rohani di bagaimana? Ya, dan lebih sayang lagi sekiranya kalau orang yang sudah usianya agak lanjut, yang baru dia nak sedar, ya, dia baru nak belajar agama, dia baru nak memanggil, ya, nak kembali kepada fitrah dan sebagainya. Sekiranya mereka tadi itu tidak benar-benar dibimbing dan dipimpin oleh guru yang dapat membimbing dia dari sudut ilmunya, dari sudut amalnya dan dari sudut rohani dia. Kalau kita kesian, ya, kerana orang yang dah berumur ini sepatut-patutnya dengan peningkatan usia tadi itu, sepatutnya jiwanya, hatinya dan perasaannya sudah mulai, ya, terpandang-pandang, sudah kita panggil jiwanya, hati dia sudah nampak kepada akhirat. Kerana depan dia ni tak ada lah. Kalau orang dah umur 5, 60, 70, depan dia tidak ada, melainkan depan ni adalah, ya, akhiran hidup bagi dia. Baik itu patut, ya, pada orang-orang yang sudah berumur usia ini, carilah, belajarlah ilmu-ilmu yang fardu ain, yang asas, ya, kerana ilmu yang asas fardu ain inilah sebagai modal kita untuk supaya kita dapat melaksanakan amal ibadah itu dengan cara yang betul. Bukan saja dapat melaksanakan ibadah itu dengan cara yang sempurna, bersamanya itu juga adalah dengan peningkatan rohani. Ingat, dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, ya, asalnya ialah himpunan beberapa surat, ya, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali kepada salah seorang muridnya, ya, ketika mana muridnya meminta kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah supaya dituliskan beberapa nasihat yang khusus, yang walaupun anak murid ni tadi dia sudah memang berlutut, berdagu di hadapan Imam Ghazali, mengaji, ya, berbagai-bagai ilmu, namun tetap saja murid ini meminta kepada Imam Al-Ghazali supaya diberikan nasihat secara khusus. Jadi Al-Imam Al-Ghazali selaku guru, ya, selaku ayah rohani kepada murid, ya, ayah mana yang tak sayang kepada anak, maka dia tetap juga menulis, ya, walaupun tulisan tu nasihat yang ringkas tidak ringkas pun, kalau kita lihat dalam kitab ini dipanggil kitab Ayyuhal Walad, mengandungi sebanyak 25 nasihat. Subhanallah. Baik, maka kalau kita buka nasihat yang pertama, ya, yang terkandung dalam kitab Ayyuhal Walad,
Ini adalah peringatan tentang umur, di mana dalam hadis itu, saya minta maaf saya tidak ingat matan, tapi dalam hadis itu menyebutkan bahawasanya setiap saat detik masa yang berlalu dalam hidup manusia itu, sekiranya tidak digunakan pada perkara yang bermanfaat, ataupun kita tidak gunakan masa-masa itu kepada perkara yang kenapa kita diciptakan oleh Allah, ialah untuk kita mengabdikan diri kepada Dia. Tiba-tiba masa yang berlalu dalam hidup kita, kita tidak gunakan untuk benar-benar mengabdikan diri kita pada Allah, maka kata Rasulullah, ianya adalah suatu bentuk penyesalan yang berpanjangan besok di hari akhirat. Allahu Akbar. Ya, itu mafhum hadis itu. Ya, masa-masa yang berlalu dalam hidup kita, bila kita tidak gunakan pada perkara yang manfaat, lebih-lebih lagi akhirat, maka ianya merupakan sebuah penyesalan yang berpanjangan di hari akhirat. Nauzubillah. Tuan-tuan, kita sehari semalam ni ada berapa jam? Satu hari satu tahun kita ada berapa jam? Ada 24 jam. Baik. 1 jam berapa minit? 1 jam berapa minit? 60 minit. Baik, kalau kita kali 60 kali 24, berapa dalam satu hari tu? Berapa minit kita hidup dah satu hari? Kalau orang Kedah kata macam mana? Duk ada, sehari semalam tu, saya bahasa Kedah sikit lah. Dan sehari semalam tu duk ada 1440 minit. Tuan-tuan muslimin muslimat pernah kira tak? Satu hari ni kita hidup satu hari tu, iaitulah 1440 minit. Baik. Daripada 1440 minit, daripada 24 jam sehari semalam kita tu, kita solat fardu berapa minit? Ya, kita solat fardu berapa minit? 2 minit. Cepatnya. Ya, itu ekspres tu. Ya. Atau ekspres apa tu? Ekspres rakyat ke ekspres marah ke apa? Tak. Katalah 5 minit ataupun 7 minit. Ya. Nak mudah lagi, letaklah 10 minit. Sekali sembahyang fardu tu 10 minit. Itu handa tu tuan-tuan ya. Puan-puan. Dengan mungkin jadi solat sunat qabliyahnya. Ya, lepas sembahyang fardu tu pula ada sikit wirid, zikir-zikir, kemudian ditutup pula dengan ba'diyahnya. 10 minit. 10 minit, ya, kali 5 baru 50 minit. Katalah 1 jam. Baki lagi 23 jam dalam sehari semalam kita. Allahu Akbar. Ya, agak-agaknya daripada sejumlah minit, 1440 minit tu, berapa minit saja yang hati kita ni benar-benar ingat kepada Allah. Yang kita salat itu sendiri pun belum tahu lagi. Ya, yang kita solat 5 waktu itu pun kita belum tahu yang hati kita betul-betul dapat berhadap kepada Allah. Sebab tu saya katakan begini. Kita berhubung sesama kita, mudah. Kita duduklah di pelosok, di benua mana ke, di benua Eropah ke, semana, duduklah di Timur Tengah sebagainya. Kita berhubung sesama kita ni sangatlah mudah dengan segala alat komunikasi yang ada kepada kita. Ya. Apa saja peristiwa yang berlaku dalam dunia sekarang ini, tak sampai pun 1 minit, ya, sudah pun kita boleh tahu berita. Ya, siap dengan gambar, video, semua siap. Tapi ingat, muslimin dan muslimat yang saya ingati, tidak semudah itu sebenarnya hati kita ini terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semudah itu. Yang walaupun kita ni dalam keadaan sembahyang, dalam keadaan pakaian kita suci, dalam keadaan tubuh kita suci, dalam keadaan tempat sembahyang kita suci, dalam keadaan kita menghadap kiblat, dalam keadaan lidah kita tidak berkata perkara yang lain, hanya semata-mata baca sembahyang pun, bayangkan, ya, dalam keadaan suasana yang sebegitunya yang memungkinkan kita boleh ingat kepada Allah, boleh terhubung hati kita dengan Allah pun, namun hakikatnya hati kita masih lagi belum benar-benar ingat kepada Allah. Sekali lagi saya ulang, supaya tuan-tuan muslimin dan muslimat tolong catat apa yang saya sebutkan ini. Ya, berhubung sesama kita, mudah. Tapi ingat, ya, berhubung sesama makhluk itu adalah mudah. Tetapi ingat, ya, nak berhubung kita dengan Allah bukanlah satu perkara yang mudah. Baik, sambungan daripada hadis, ya, masih tidak habis lagi, daripada kita ayuhal walad dalam nasihat yang pertama. Di akhir hadis itu disebut bagaimana? Man balagha arba'ina sanatan. Ya, barang siapa yang seseorang itu umurnya dah melepasi 40 tahun.
Ya, falam yaghlib khairuhu syarrah. Maka kebaikan dia, ya, sedangkan umur dah lebih 40 ni, boleh jadi 45, 50, ya, 65, 70, seterusnya lah. Ya, walaupun umur dah lanjut, tetapi sayangnya falam yaghlib khairu syarrah, tapi sayangnya kebaikan dia itu tadi tidak boleh nak cover, tak boleh nak menutupi kejahatan dia. Ataupun dengan kata lain, ya, ketaatan dia tidak mampu nak menutup kemaksiatan dia, tak mampu untuk menimbus, menutup kemaksiatan dia. Allahu akbar. Ya, macam mana kita nak kata orang macam ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat, ayah dan bunda yang saya kasih sekalian, umur dah lanjut 50-60, ya, apa yang mereka telah buat sehingga kan, ya, kebaikan dia tidak boleh nak menutup kejahatan dia, sehingga kan ketaatan dia tak boleh nak menghapuskan kemaksiatan dia. Ya, maka Rasulullah mengatakan di akhir hujung, di akhir hadis mengatakan, kalau inilah gayanya, kalau orang kata kalau inilah rupanya, kalau inilah caranya, inilah keadaannya, falyatajahaz ilan nar, maka sediakanlah tempatnya di dalam azab api neraka, wal iyad billah. Allah, takutnya, ya, umur dah lebih 40, 50, 60, 70, tapi masih lagi hatinya masih terikat kuat dengan dunia, masih lagi leka, masih lagi tak serius, tak sungguh-sungguh dia beribadah, buat persiapan, maka orang macam ni, kata Nabi, falyatajahaz ila nar, sediakanlah tempatnya, ya, ke tempat neraka. Dan ada setengah dia mengatakan fal mautu khairul lahu minal hayat, maknanya, ya, mati itu lebih baik bagi dia daripada hidup, kalau itulah caranya. Ya, saya kira ini satu hadis yang sangat, ya, menyentap jiwa dan hati kita, terutama kita lah yang sudah berusia, yang lanjut usianya. Mesti kita kena fikirkan, ya, yang tahun 2020 yang telah kita lalui, yang telah lepas tu, yang dah lepas lah. Ya, sekarang ni kita kena ambil langkah yang proaktif, kena mengambil langkah yang lebih agak agresif lagi, yang lebih tegas lagi, supaya kita membuat persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, saya sebutkan tadi kan, bahawa kita hidup ini hanya sekali ini sahaja, tidak ada dua kalinya. Rasulullah SAW satu hari, ya, pernah ditanya, ya, datang kepada Nabi ada 2 orang A'rabi. A'rabi ni kita panggil macam orang kampung lah. Ya, datang jumpa Rasulullah SAW. Faqala, maka salah seorang daripada 2 orang A'rabi itu bertanya kepada Nabi, man khairul rijal ya Muhammad. Tengok, ya, siapakah, ya, laki-laki yang terbaik wahai Muhammad. Tengok, ya, kalau orang yang faham tentang segi adab, dia tak akan panggil dengan nama Muhammad, ya, tapi al-maklumlah orang Arabi ni kita panggil orang, ya, orang kampung lah, orang yang mungkin di segi adab dia kurang memahami, maka itu ma'zur lah, itu dimaafkan. Lepas tu dia kata man khairul rijal ya Muhammad. Kalau segi beradab je kita kena kata man khairul rijal ya Rasulullah. Tapi kita ma'zur, kita maafkanlah. Baik, bila ditanya kepada Nabi, siapakah, ya, yang dah terbaik, ya, dan setengah juga kata setengah juga kata siapakah manusia yang paling terbaik, qala Nabi, lalu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, ringkas jawapannya tapi padat, ya, isinya. Siapa dia manusia yang terbaik, kata Rasulullah? Itulah mereka yang panjang umurnya dan bagus baik amalan dia. Ya, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Semakin, ya, usianya semakin bertambah, semakin lanjut, maka ubudiahnya, kehambaan diri kepada Allah semakin cantik, hubungan dia dengan Allah semakin erat, semakin rapat. Ya, hablum minallah, hubungan dengan Allah semakin kuat. Wa hablum minannas, dan hubungan sesama manusia tu dengan manusia pun baik. Ya, selalu membantu orang lain, selalu bergaul dengan cara yang baik, sesuai dengan umurnya yang tua sebagainya, yang lebih bersifat kebapaan ataupun kedatukan, ya, menyantuni, ya, orang-orang yang lebih muda dan sebagainya. Masya Allah, inilah dikatakan laki-laki yang terbaik, inilah manusia yang terbaik, umur yang panjang dan baik amalnya. Sebaliknya pula, ya, siapa pula yang sejahat-jahat manusia? Baginda Nabi SAW menjawab,
syarrun nas, ya, sejahat-jahat manusia, man tala umruhu, iaitulah mereka yang panjang umurnya, wasa'a amalu, dan buruk atau jahat amalannya. Na'udzubillahi min zalik. Ya, sepatut-patutnya dengan keadaan ketuaan tadi tu dia menjadi semakin matang, ya, semakin dia insaf, semakin dia membuat persiapan dia nak kembali kepada, tetapi sayang ada setengah orang-orang tua ni walaupun umurnya dah 60 70 masih lagi tidak sedar, masih lagi tak terbuka pintu hatinya untuk benar-benar dia nak kembali kepada Allah dan seumpamanya. Ya. Sebab itulah, ya, umur ini sangat penting dalam kehidupan kita supaya kita dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi kalau di situ, kalau fikir di situ dan dalam keadaan yang lain, boleh saya nak katakan ialah bahawasanya, ya, memanglah kita semua suka kepada kalau boleh dipanjangkan umur. Tapi bagi saya peribadi, kita bukan melihat pada panjang atau pendek umurnya seseorang itu. Ya, kita bukan semata-mata melihat kepada panjang atau pendek umur seseorang, tetapi bagaimana pengisian umur itu bagaimana. Ya, kalau umurnya panjang sekalipun tetapi ya, dia mengisi kehidupan itu tidak dengan sepatutnya, ya, tidak sebagaimana sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala menjadikan dia, maka di sisi Allah walaupun panjang umurnya tidak ada nilai yang besar. Tapi sebaliknya, ya, kalau seseorang itu umurnya tak panjang sekalipun, walaupun 40, 50 sebagainya, tapi umur itu dilalui dengan sebaik-baiknya, ya, dia membuat, ya, ibadah dan pekerjaan dengan sebaik-baik mungkin, maka di sisi Allah walaupun umurnya tak panjang, mungkin 40 tahun kita kata, 45 tahun, tapi masa yang dilalui, hari-hari yang dilalui, jam-jam yang dilalui, minit-minit yang dilalui itu digunakan dengan sebaik-baiknya, bukan saja, ya, dia menggunakan untuk kebaikan diri dia, malah orang lain pun dapat mengambil manfaat daripada dia, maka di sisi Allah dianya ada sangat besar maknanya, ya, sangat memberikan faedah yang sangat baik kepada diri orang tersebut. Jadi kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah memberkati saki baki umur yang masih ada kepada kita, dan kita mohon kepada Allah supaya Allah mengampuni, ya, dosa-dosa kita yang telah lalu, yang mana kita telah banyak sia-siakan. Saya nak syurkan kepada ayah dan bonda lah, ya, kita yang dah berusia ni, kalau boleh, ya, bangun di akhir malam, ya, duduk di atas tikar sembahyang, kita bacalah beberapa ayat-ayat Quran, yang mana ayat-ayat Quran ini sebagai peringatan kepada kita. Antara lain bila kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami sendiri, ya Allah. Ya, boleh jadi umur yang berlalu dalam hidup kita ni 5, 60, 70 tahun ini telah kita sia-siakan. Kita tidak betul-betul gunakan ataupun manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita zalim. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ya, wa illam taghfir lana, sekiranya engkau, ya Allah, ya, tidak mengampunkan segala kesilapan yang telah lalu, khususnya, ya Allah, wa tarhamna, dan kau tak kesihankan kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sudah pasti kami ini akan tergolong di kalangan orang-orang yang rugi serugi-ruginya di dunia, apatah lagi di hari akhirat. Bacalah wahai ayah dan bonda di akhir malam setelah kita sembahyang sunat taubat keumpamanya, baca beberapa kali. Antara lain juga mungkin kita boleh baca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tapi syaratnya kita baca tadi tu dengan faham. Ya, apa zikir pun bila kita baca walaupun pendek, tapi bila kita baca dengan faham, maka itu dia memberi menyentuh dan berkesan kepada hati kita. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau wahai Tuhan. Ya, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ini adalah di kalangan orang-orang yang zalim. Itu
Antara lainlah contoh daripada ayat-ayat Quran, kita ulang-ulang sampai kita merenung ke dalam diri kita tentang betapa kita ni banyaknya silap kita, salah kita. Ni kita dah nak masuk tahun, kita pun dah masuk sekarang ni. Kalau ikut bulan Islam, terbenam saja matahari terbit maghrib dah kira 1 Januari dah. Kalau ikut bulan Islam lah. Ya, tapi kalau ikut Masihi ni, kita tunggu detik 12 malam. Ya, kita tunggu detik 12 malam. Dan satu lagi ialah saya minta, kalau boleh ayah dan bunda, ya, bangun malam, bacalah apa-apa istighfar. Tak kisahlah apa-apa istighfar. Yang penting istighfar tu bila kita baca dia, kita alunkan, kita dendangkan dia, kita sebut dia, dia menyentuh dan beri kesan kepada hati kita. Tak perlu saya nak menentukan kena istighfar ni ke istighfar, tak perlu. Ya. Kerana inti daripada istighfar tu apa dia? Itulah adanya rasa penyesalan kita kepada Allah terhadap dosa dan maksiat yang kita telah lakukan sebelum daripada ini. Ya. Dan kalau boleh, cubalah kita keluarkan, ya, air mata. Ada setengah guru-guru saya dia sebut, bila kita berzikir, ya, khususnya kita istighfar, ya, kalau boleh keluarkan 3 air mata ni. Rupanya air mata pun ada jenis juga. Ya, 3 air mata cuba kita keluarkan waktu kita istighfar tu. Pertama ialah air mata kesyukuran. Kenapa? Ya, kita boleh berzikir, kita boleh ingat pada Allah, kita rasa ada bersalah dengan Allah. Ini satu nikmat. Tak semua orang yang Allah rezekikan kepada dia untuk rasa bersalah dirinya, untuk rasa hina di hadapan Allah. Tidak semua. Jadi kita kena bersyukur. Keluarkan air mata kesyukuran. Ya Allah, kerana Allah pilih kita. Di saat kita berada di hujung usia ni, di saat kita dah berada di akhir-akhir hayat kita ni, Allah pilih kita untuk supaya kita dapat dekat dengan dia. Kita dapat berzikir, dapat beristighfar dan minta taubat kepada dia. Ya? Jadi air mata pertama apa dia? Kalau boleh kita keluarkan, iaitulah air mata kesyukuran. Bayangkan, ya, kita ni Allah Ta'ala beri nikmat bermula daripada kita berputih, bermula daripada dalam kandungan ibu kita sampailah hingga ke saat ini. Cuba bayangkan nikmat yang Allah Ta'ala ataupun rezeki yang kita dapat. Subhanallah. Ya. Air mata kesyukuran yang sangat-sangat dan lebih besar lagi daripada itu, seperti yang saya sebut tadi, iaitulah kita diberi hidayah, petunjuk, taufik oleh Allah. Ini satu nikmat yang sangat-sangat besar. Yang kedua, kalau boleh, bila kita istighfar khususnya lah, ya, kita berzikir apapun ataupun lebih khusus istighfar, cuba kita keluarkan air mata penyesalan. Ini tentulah, of course lah, kita beristighfar kan, kita menyesal sangat-sangat, ya, rasa hina, rasa malu yang amat sangat kepada Allah. Kadang-kadang kita ni tahu, ya, kadang-kadang kita ni orang belajar faham agama juga, kita pun kita rajin ke masjid surau, ya, kita tahu benda tu salah, ya. Hukum syarak melarang kita, tapi oleh kerana nafsu ni, ya, bisikan syaitan lagi, kemudian, ya, nafsu yang menggelojak sebagian tadi, menggelojak ni membuatkan kadang-kadang kita terlupa, membuatkan kita naik amarah kita sehingga kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Maka oleh kerana itu, ya, sedarlah bahawa kita ni lemah sebagai insan, sebagai manusia kita ni sangat lemah. Oleh kerana itu, kita kembali kepada Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi air mata kedua apa dia? Itulah air mata penyesalan. Dan yang ketiga itulah air mata pengharapan. Ya, sesuai sebagaimana, ya, dalam surah As-Sajdah, ya, kalau tak silap saya surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Allah Akbar. Ya, ditinggalkan tempat perbaringan, tempat tidurnya. Untuk apa? Yad'una rabbahum. Ya, dia bangun, dia solat, ya, dia beristighfar, sembahyang sunat taubat sebagainya. Di samping yad'una rabbahum, dia berdoa kepada tu khaufan, dalam keadaan yang sangat takut, wa tama'a, dan harap, tamak, lobo. Ya. Ini dia sifat orang yang mukmin yang sebenar-benar. Dia bangun di akhir malam, tinggalkan tempat berbaringnya. Bila dia tersedar daripada jaga tidur dia, dia tersentak bila mengenangkan dia dulu, ya Allah. Ya, bila mengenangkan keadaan masa yang dia depan ni tidak banyak sebagainya, menyebabkan dia bingkas bangun, dia pun berwuduk sebagainya, dan dia pun, ya, dan dia pun
beristighfar bersungguh-sungguh, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu hadis Nabi kata apa? Salah satu aswatin yuhibbuhullah. Ada 3 suara yang Allah Taala suka dengar. Pertama, ringkas saja, pertama ialah sautudik, suara ayam jantan. Allah Taala suka dengar suara ayam jantan. Saya tak sempat nak urai panjanglah bab tu. Yang kedua ialah suara orang yang membaca Quran. Ini suara yang Allah Taala suka dengar. Dan suara yang ketiga yang Allah suka dengar ialah sautul mustaghfirina bil ashar. Itulah suara orang yang beristighfar. Kalau bahasa kita mudah-mudah, suara orang yang merengek, merintih, merayu kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Inilah suara-suara yang Allah Taala suka dengar. Subhanallah. Jadi itulah sikit yang dapat saya berkongsikan dengan muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dengan tazkirah yang ringkas ini, tapi insya-Allah banyak sentuhan ataupun poin-poin yang saya bagi tadi, mudah-mudahan dapat diambil manfaat bersama insya-Allah, demi untuk sebagai bekalan kita untuk kita nak melangkah kepada tahun baru ini, tahun 2021. Dan sekali lagi saya pun nak mengucapkan berbanyak-banyak jazakumullah khairal jazak kepada skuad pengurusan jenazah Malaysia yang sudi untuk menjemput saya untuk mengadakan tazkirah ataupun kuliah secara live pada kali ini. Mudah-mudahan usaha yang dilakukan ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya doakan kepada kita semua, mudah-mudahan kita semua insya-Allah diselamatkan oleh Allah di dunia ini, di barzakh, dan apatah lagi di hari akhirat yang kekal abadi. Jadi untuk itu sekianlah lebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Ustaz. Bagaimana kita nak istiqamah dalam melakukan amalan kita, kerana hati kita selalu berborak balik. Oh, dah jawab. Ini IG. Ini dah biar. Apa tu? Oh, di Facebook ni. Soalan. Baik, berhubung dengan bagaimana kita nak istiqamah. Kita kena sedar bahawa kita sebagai insan manusia ini, Allah Taala pun sebut wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu dalam keadaan yang lemah. Jadi oleh kerana itu sudah tentulah bila kita ni dalam keadaan kita lemah imannya, lemah semangat, segala-galanya lah, maka sudah tentulah kita kena kuatkan pergantungan hati kita, meminta sungguh-sungguh pertolongan Allah Taala. Dalam sembahyang kita pun kita selalu sebut kan dalam surah Al-Fatihah kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta pertolongan, iyyaka na'bud, akan dikaulah semata-mata yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada dikaulah aku minta pertolongan. Jadi kita tak ada cara lain untuk supaya kita boleh istiqamah, kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikurniakan dengan istiqamah. Saya teringat dalam satu hadis Nabi mengatakan apa? Syayyabatni Hud, telah menjadikan rambut di kepala aku ni menjadi uban, kata Rasulullah, oleh surah Hud. Kenapa? Kenapa surah Hud itu membuatkan Rasulullah itu jadi ada uban di kepalanya? Kerana dalam surah Hud itu ada satu ayat yang berbunyi fastaqim kama umirt. Di mana ayat itu ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim, maka hendaklah kamu istiqamah wahai Muhammad, kama umirt, sebagaimana yang telah diperintahkan. Kalau tak silap saya, Ibnu Abbas mengatakan daripada sejumlah ribuan, 6,000 lebih ayat Quran itu, inilah satu-satunya ayat yang menyebabkan Nabi terasa berat untuk menanggung ayat ini. Ayat apa? Fastaqim kama umirt. Cuma minta maaf saya tak ingat ayat ayat yang berapa, tapi boleh lihat dalam surah Hud. Surah Hud. Jadi nak ceritanya bukan kata kita, Rasulullah SAW sendiri yang bila dikhitabkan, bila ditujukan ayat itu, Rasulullah sendiri pun merasakan rasa berat. Sebab istiqamah ni suatu benda yang sangat besar. Oleh kerana itu, kita berdoa banyak-banyak, bersungguh-sungguh pada Allah, pergantungan hati kita kuat, supaya Allah Ta'ala berikan kita kekuatan supaya kita dapat istiqamah, di samping kita bersama-sama dengan orang-orang yang istiqamah dalam amalnya, supaya kita sama-sama terjangkit, terkesan dengan keistiqamahan orang lain. Wallahu alam.
Ada. Boleh ke? Astagfirullah. Tak boleh panjang ni sebab Facebook dah habis. Tu untuk IG.